Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini. 主啊，谢谢你，因着你赐予我们今天早上， Kami boleh datang, kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang kami akan hendak mendengarkan kebenaran firman 我 Tuhan. 们可以来到你面前，我们可以赞美你。现在我们要领受主的话， Tuhan, tolonglah setiap kami, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kami. 求你帮助我们每一个人，让你今天的话成为我们每一位的力量。 Dan biarlah melalui firman pada pagi hari ini anugerah-Mu menyapa kami sekali lagi. 接着今天主的话，你的恩典再一次动了我们的心。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 靠耶稣基督生命祈求感恩， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们平安。 Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 感谢主，今天我们能够一起来思想主的真理。 Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-67 sampai 71. 我们一起来查看约翰福音6章67节到71节。 Yohanes 6, ayatnya yang ke-67 sampai 71. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu nanti diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. 约翰福音第6章第67节，耶稣就对那12个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣子。”耶稣说：“我不是拣选了你们12个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。” 耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的，他本是12个门徒里的一个，后来要卖耶稣。 Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua cukup familiar dengan frasa tak kenal maka tak sayang. 我们大家都知道有一个成语，他说：“你如果不认识你不爱他，就不认识他。” Tapi kadang-kadang makin kenal, makin tak sayang. 但是有时候我们对某一个人，我们更熟悉他，我们就恨他。 Satu hari kita berelasi, mungkin ada fakta-fakta yang menarik dari orang yang kita kenal. 有一天，可能我们对某一个熟悉的人有他几个好处，我们可以欣赏， Dan muncullah rasa ingin mengasihi. 所以我们就很想跟他交流，我们就开始爱他。 Berjalan waktu, sebulan berlalu, setahun berselang, mulai itu muncul sifat-sifat yang kita tidak pernah bayangkan dari seorang yang sebelumnya ingin kita kasihi. 那么，因着时间的长久，时间的倒流，我们就知道，可能他有很多的短处，我们不能接纳。 Makin kenal, makin tak sayang. 如果我们知道更认识他，我们就没有地方可以爱他。 Saya rasa itu adalah fenomena yang sering terjadi, tetapi bukan berarti tidak ada yang makin kenal makin sayang. 这样的事情常常发生，但是也有的，我们更认识他，我们更爱他。
Dan itu tentunya ada Bapak Ibu Saudara. 这样的事情都能够发生。 Yaitu ketika menerima kekurangan ataupun kelebihan dari orang yang dia makin kenal. 当我们对一个很熟悉的人，我们能够接纳他的短处，我们也能够接纳他的长处。 Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu, 在我们的人生，或者是我们说耶稣基督几年前的事情， Tuhan kita ya waktu itu tuh diikuti oleh orang-orang karena pengenalan banyak orang tentang Yesus. 我们的主耶稣那个时候很多跟随他的人， Mereka seolah menyayangi Yesus, mereka seolah menjadi pengikut sejatinya Yesus. 如果看那个时候，好像是他们爱耶稣，他们很想跟随耶稣。 Tapi Alkitab mencatat ketika Tuhan mengungkapkan kebenaran, 但是在圣经告诉我们，当圣经解释那个真理的时候， apa yang terjadi? 什么事情发生？ Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. 他们离开主耶稣， Bukankah ini aneh Bapak Ibu Saudara? 不是单单如此。 Kok makin mereka mengenal dia, malah makin mereka meninggalkan wajah dari dirinya. 当他们更认识的时候，他们就远远离开他的形象。 Seharusnya kan semakin tertarik untuk mengikut Yesus. 应该的，当他跟随耶稣的时候，他应该更有兴趣跟随耶稣。 Karena mereka sudah dengar siapa Tuhan Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat dan dalam pelayanan Yesus pada waktu itu. 他们知道，他们听了耶稣是谁，他们看了主耶稣行了很多神迹。 Tetapi kenapa respon mereka seperti itu? 但是为什么他们的反应如此？ Bapak Ibu Saudara, mengikut Kristus tanpa mengenal dia apa adanya, cepat atau lambat hanya membuat kita kecewa dan meninggalkannya. 如果我们跟随耶稣，不知道主耶稣真正的这个心理，我们久而久之离开耶稣。 Mengenal dia dengan sungguh itulah yang menghasilkan kerohanian yang sehat. 那么我们认识主耶稣，应该要真正明白耶稣是谁。那个时候，你就心里有一个很健全的心，爱耶稣。 Dan itulah yang menguatkan kita untuk terhubung dengan dia. 如果我们已经爱了耶稣，那么我们跟耶稣更加亲密。 Dan kerohanian yang seperti itu Bapak Ibu Saudara hanya bisa kita dapatkan lewat firman yang dia nyatakan. 这样的心灵只有唯一我们能够听神的话。 Pada teks ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memahami mengapa kita harus memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita. 在这个经文里面，为什么要我们更注重主耶稣的话？ Dan kiranya kita dapat menghayati tentang bagaimana hal itu dapat membentuk serta memperkaya kehidupan spiritual kita. 我们能够听了主的话，我们能够思想主的话，让主的话使我们的灵命越来越成长。 Yang pertama, mari kita merenungkan pentingnya menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani. 第一，我们要接受神的话，成为我们生命的粮食。 Dalam Yohanes 6 ayatnya 67 sampai 71, 约翰福音6章67到71节， kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara banyak murid menarik diri dari Yesus karena perkataan Tuhan Yesus tentang kebenaran. 我们能够看到很多主耶稣的门徒，他们离开主耶稣，因着主耶稣讲的是真理。 Tapi sebelumnya banyak yang mengikuti dia. 其实以前很多人都跟随耶稣， Dan kebenarannya adalah Tuhan Yesus itu menyatakan diri sebagai roti hidup. 因为主耶稣就说：“我就是生命的粮。” Dan kebenaran itu pun sebenarnya untuk menanggapi respon orang-orang Yahudi terhadap tanda yang dia lakukan. 这个道理是因着他们看见犹太人对主耶稣的印象。
Tuhan Yesus memberi makan sekitar 5.000 orang laki-laki. 主耶稣给5000名男丁吃的东西， Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 只有5饼而已来分给5000名男丁。 Dan itu masih sisa 12 bakul. 在那个时候还剩下12个篮子。 Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, Bapak Ibu Saudara, 当主耶稣已经实行那个这个神迹的时候， respon dari orang-orang yang sudah makan adalah menyebutnya dengan nabi. dengan 他们已经领受神的话语，神的这个5饼2鱼的时候，就说主耶稣是一个先知。 Ketika itu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan menyeberangi Danau Galilea. 然后主耶稣就离开他们，他就去加利利的对岸。 Lalu orang-orang itu mengikutinya. 那些人就跟随耶稣， Tapi Tuhan Yesus menyambut mereka dengan pernyataan yang sangat to the point, Bapak Ibu Saudara. 但是主耶稣对他们很清楚的解释给他们听。 Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tapi melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 其实你们跟随我，不是因着看见某一个东西，但是因着我把5饼而已分给你们。 Dan hal itu ternyata terbukti, Bapak Ibu Saudara, terbukti waktu mereka kembali meminta tanda lagi kepada Tuhan Yesus. 这一件事情能够从哪里证明？他们再次来到主面前，再次要求主耶稣给他们一个形象。 Jadi rupanya tanda yang 5 roti 2 ikan itu tuh gak cukup bagi mereka. 那么主耶稣一给他们5饼而已，对他们还不满足。 Lebih tepatnya mereka tuh gak mikir tentang siapa Tuhan Yesus itu. 他们也没有曾经想过主耶稣是谁。 Mereka tidak peduli respon apa yang seharusnya mereka berikan terhadap mujizat yang Tuhan berikan. 他们也不需要对主耶稣的5饼2鱼这个神迹做某一个反应。 Dan benar kata Tuhan Yesus bahwa mereka mencarinya itu semata-mata untuk memuaskan nafsu 那么 keinginan 主耶 mereka. 稣说，他们来到主耶稣，跟随耶稣，完全是因着这5饼而已， Untuk dapat makan gratis. 让他们能够吃便宜的、不必还钱的食物。 Mereka itu gak sungguh-sungguh menganggap dia sebagai nabi yang diutus oleh Allah. 他们就知道，他们认识主耶稣是神差派来的先知， Padahal itulah yang mereka katakan sebelumnya. 那就是他们所说的。 Ditambah lagi Bapak Ibu 再 Saudara 加上 tentang pengajaran firman Tuhan Yesus yang keras. 关于主耶稣教导他们的道理。 Pertama, dia lebih unggul daripada Musa. 第一，他们听了耶稣的道理，主耶稣比摩西更高一等。 Kedua, bahwa Allah akan menyelamatkan semua yang hanya telah dipilihnya. 第二，神要拯救那些已经被神选的人。 Yang ketiga, bahwa dia adalah roti yang datang dari surga. 第三，他就是从天上来的灵粮。 Dan yang keempat adalah bahwa perlu untuk mengambil bagian dalam dia, artian dengan kata lain mereka harus menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat. 第四，就是因着他们要接受神的灵粮，他们要承认主耶稣是他们的救赎主。 Respon mereka yang awalnya mengikuti dia adalah mereka berkata seperti ini. 他们的第一个反应跟随耶稣有这样的反应。 Perkataan ini keras ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? 他的声音非常强调指责，哪一个人能够听他这样指责？ Kalau kita di situ Bapak Ibu Saudara, sanggup gak kita menerima suatu firman Tuhan tadi? 如果我们在场的话，
是不是我们能够接受这个神的话？ Siapkah kita untuk mengikut dia? 是不是我们这个一备心跟随耶稣？ Ternyata tidak semudah itu. 我们跟随耶稣不是这么简单， Karena semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah dia menunjukkan sisi keilahiannya. 因为主耶稣所说的一切，就是表明他一面他是神， Tapi sayangnya mereka takut. 但是他们害怕， Mereka takut menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. 他们害怕，如果他们要接受耶稣基督成为他们的救主， Karena apa Bapak Ibu? Wih, sama. Konsekuensinya? Mereka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mereka akan ditolak dari sistem kemasyarakatan Yudaisme waktu itu. 因为如果他们接受耶稣基督，要付代价。什么代价呢？就是那个时候的犹太人要拒绝他们。 Tapi Petrus dan para murid lainnya pun tetap teguh berpegang dengan dia. 但是彼得以及他的门徒仍然很坚定跟随耶稣。 Nah Bapak Ibu Saudara, disinilah penting menerima firman Tuhan itu sebagai makanan rohani. 弟兄姊妹们，这里非常重要，就是主耶稣的话要成为我们生命的粮食。 Bagi banyak orang itu mungkin firman Tuhan adalah sesuatu yang pahit yang harus mereka muntahkan. 很多人觉得主耶稣的话非常的指责他们，也是不能这样的接受，应该要把它吐出来。 Tetapi bagi murid yang terpilih olehnya, firman Tuhan itu adalah makanan yang justru sangat-sangat dibutuhkan. 但是这些门徒，因为他们是主耶稣之前的，所以他们应该觉得主的话，他们应该要接受。 Sehingga Petrus mewakili 12 murid lainnya berkata, 那么彼得代表他的12个门徒告诉说： Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? 主啊，我们要对谁？我们应该要去哪里？ Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 这个话就是永远的生命。 Bapak Ibu Saudara, bicara soal makanan, 如果我们讲到关于粮食， tentu tidak ada manusia yang bertahan tanpa makan. 每个人能够不吃，他能够维持下去。 Kita aja makan sehari 3 kali. 我们一天3餐， Katakanlah penelitian manusia itu bisa bertahan dengan tetap minum dan tanpa makan itu kurang lebih kisaran 3 bulan. 研究出来的一个人的生命，不吃不喝，他能够维持3个月。 Tapi itu tetap saja menunjukkan bahwa tubuh manusia itu diciptakan untuk didukung oleh makanan. 所以从这里来看，我们每一个人的生命因着粮食来维持下去。 Ketika Petrus mengatakan, kepada siapakah kami akan pergi? 当彼得说我们应该跟随谁呢？ Dia seolah mau bilang, gak ada yang bisa mencukupkan kebutuhan mereka lagi selain Tuhan Yesus. 他们好像觉得没有个人能够满足他们，除非耶稣基督。 Hidup mereka bergantung kepada Yesus. 他们的生命就依赖耶稣基督， Sebab hanya dengan firman-Nya mereka bisa hidup 因 selamanya. 为耶稣基督的话让他们得着生命。 Dan bagi para murid yang masih tersisa itu, firman Tuhan itu adalah sebuah makanan. 其他的门徒就解释说，神的话是他们的粮食。 Lalu kalau kita pahami lebih jauh Bapak Ibu Saudara, 如果我们更想得更远的， belum tentu semua orang yang menganggap dirinya murid Kristus itu dapat menerima firman Tuhan sebagai makanan. 不一定每个人说他是主耶稣的门徒，能够接受生命的粮。 Lalu mengapa Petrus bisa mengatakan seperti itu? 为什么彼得能够讲这一句话？ Kalau kita lihat dari Alkitab, perkataannya itu berhubungan dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 如果我们看圣经里面记载，主耶稣是弥赛亚，弥赛亚主耶稣是活的主。 Pengakuannya itu membawanya kepada kesadaran bahwa seluruh firman Tuhan adalah makanan yang akan membuatnya tetap hidup.
主耶稣怎么宣告？就是说，整个圣经告诉我们，主耶稣神的话是我们生命的粮食。 Sebab Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. 因为主耶稣是我们神的儿子，或的神。 Dan bukan Petrus yang sanggup menyadari itu. 不是单单彼得能够明白这一句话， Bapa di sorgalah yang menyingkapkan itu kepadanya. 那么天上的父才能够打开这些奥秘。 Jadi Bapak Ibu Saudara, identitas kita sebagai murid Kristus itu bisa dilihat dari sejauh apa kita mau menerima firman Tuhan sebagai makanan bagi kita. 那么主耶稣，我们每个基督徒的身份能从哪里看出来？我们多少接受神的话进入我们的心，人家就知道我们是谁。 Murid yang sejati itu akan selalu mendambakan sebuah firman. 那么一个真正的门徒，如何他接受神的话？ Dia tahu bahwa dia akan mati tanpa firman Tuhan. 他们都知道没有神的话，他们就会死去。 Karena sebab rohnya itu membutuhkan pemeliharaan rohani Kristus. 因为每一个人的命都需要神的话来支持。 Dan pemeliharaan yang seperti itu datangnya hanya dari kuasa firman. 那么主耶稣怎么样维持我们的生命？就是从神的话来维持我们的生命。 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi setiap 神 kita. 的话是给我们新的力量， Firman Tuhan itu memberikan kebijaksanaan bagi kita 神的话给我们聪明与智慧， dan petunjuk bagi setiap kita dalam setiap aspek kehidupan 并 kita. 且我们生活的支点在每一个我们生活的点点滴滴。 Saya rasa tidak ada golongan usia yang tidak butuh makanan. 没有人说因着他某一个年龄，他就不需要粮食。 Saya rasa tidak ada kondisi apapun yang membatasi kita tetap harus makan. 没有某一种事情、某一种情况限制于我们不吃。 Orang yang sakit apapun bahkan harus tetap makan, bukan? 在各种各样的情况当中，他什么病都来，但是他应该要吃。 Tentunya dengan metode yang memang dianjurkan oleh dokter. 所以吃的方法由医生来断定。 Jadi Bapak Ibu Saudara, secara universal, makanan itu adalah hal pokok yang perlu didapatkan bagi setiap orang. 弟兄姊妹们，大体上来说，粮食每一个人都需要。 Maka seperti makanan yang memberi nutrisi bagi tubuh kita, 所以这个粮食给我们一定的维他命。 firman Tuhan pun juga memberi nutrisi bagi jiwa kita, 那么神的话也成为我们生命中的维他命， memperkuat iman kita, 给我们力量， dan membimbing kita dalam menghadapi tantangan hidup. 带领我们，让我们面对各种各样的生活的难阻。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姊妹们， saat saya masih di seminari, 当我还读神学的时候， saya mengalami pergumulan yang cukup berat pada saat itu. 我面临某一种波折， Mungkin bagi orang lain itu sederhana, 可能人家对我的事情好像是简单的事情， tapi bagi saya saat itu sangat berat. 但是对我这件事情非常困难。 Kondisi saya sangat tidak stabil, 我在不安的情况当中， perasaan sedih dan marah itu membuat saya tidak tahu harus apa yang saya lakukan. 我的情绪很混乱，我不知道应该怎么做。 Dan hari itu saya pun memutuskan untuk meminta bantuan. 那个时候我就想到求助。 Saya mengenal seorang dosen yang sampai saat ini sangat akrab dengan saya. 我认识某一个我的教授，到现在为止，他仍然是我的好朋友。 Saya rasa dia cukup kenal saya, 我觉得他也知道我是谁， maka bagi saya dialah orang yang tepat untuk saya temui. 所以我觉得这个人最合适跟我谈论。 Tapi dosen ini di seminari saya cukup orang-orang mahasiswa itu takut sama beliau. 但是因为这个某一个教授他很严肃，所以很多的大学生都怕他。
Mereka punya julukan kalau mendengar nama dosen ini disebut, mereka sudah sangat takut dan punya julukan, oh dosen ini killer. 所以他们就说这个某一个教授的名字，他们就说这个教授是凶手。 Walau secara literal itu bukan mematikan gitu ya. 但是这是描写的，不是真正凶手。 Hampir semua mahasiswa takut ketika menjumpai dia. 很多大学生都怕他。 Akrab sih ya, tapi bukan berarti tidak gentar ketika kaki saya melangkah ke ruangannya. 但是怕他，但是仍然能够到他的办公室。 Tapi pergumulan saya lebih mengerikan daripada julukan dosen ini sangat galak gitu ya. 但是我说面临的事情比面临这个教授更可怕。 Sehingga waktu itu saya tetap memberanikan langkah saya untuk mengetuk pintu ruangannya. 那个时候我就勇敢的进到他的办公室， Pintunya saya ketuk, misi Pak, biasa. 我就跟他问安。 Terus ya dek masuk. Di sana dia menyambut saya dengan lembut. 他待我很和谐。 Dan tentu saja dia tidak seperti apa yang dibayang-bayangkan oleh teman-teman yang lain. 并且我面对他的时候，不好像同学们描写的情况。 Tanpa menunggu dan dengan posisi saya masih berdiri, saya pun bercerita, berkeluh kesah tentang pergumulan saya kepada dia. 我还没有坐下，我站起来就对他诉苦。 Suatu hal yang sangat mempengaruhi relasi saya dengan Tuhan. 这是非常影响我跟神的交通。 Entah kenapa semua unek-unek, kekesalan dan amarah dan penyesalan saya curahkan penuh dengan emosi kepada beliau. 我心灵一切的情况都发泄在这个教授的身上。 Lalu dia suruh saya duduk. 他就叫我先坐下。 Duduk dulu dek, 他说：“请坐。 saya buatkan teh mau. 要喝茶吗？” Terus beliau menyuruh saya membuka Alkitab. 他就叫我打开圣经。 Saya bingung gelagapan, saya bingung enggak bawa Alkitab Pak. 我刚好没有带圣经。 Buka itu dek, pakai Alkitab saya dulu aja, buka. Dia suruh 那么 buka. 他用他的圣经。 Akhirnya saya membukanya dan beliau juga mengambil Alkitab dan membukanya juga berbarengan. 他也是打开他的圣经。 Ayat yang dia tunjuk adalah Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai 14. 他所打开的是在诗篇Mazmur 103 ayat 1 sampai 诗篇 14. 103篇第一到完。 Dengan emosi saya yang masih meluap-luap itu membuat saya membaca itu tergesa-gesa dan sama sekali tidak menikmatinya. 因为我那个时候非常的混乱，所以我不能好好的读这一篇诗篇。 Tapi dosen itu bilang, coba ulang lagi dek, pelan-pelan, ayo baca lagi, pelan-pelan dek. 但是他在叫我读这个诗篇103篇。 Ya, mau nggak mau saya mengikuti instruksinya karena saya sudah memberanikan diri menjumpai beliau. 但是我就规规矩矩按照他的吩咐去行。 Perlahan namun pasti ayat itu, kata per kata saya hayati. 所以我开始思想每一句话。 Dan beliau pun menguraikannya dengan sangat sederhana. 那么每一句话他就解释得清清楚楚。 Saya pikir itu cuman, ini kan perikop yang biasa yang sudah saya pernah baca 我 sebelumnya. 就觉得这一篇圣经是很普遍，我常常读。 Tapi hari itu sangatlah berbeda Bapak Ibu 但是 Saudara. 那个时候非常特别， Di situ saya hanya bisa menangis. 那个时候我就开始受感动。 Saya menangis bukan karena saya sedih akan cerita nasib saya. 受感动不是因着我面临的事情， Tapi saya menangis kenapa Allah masih baik buat saya dan masih setia sama saya. 但是我受感动，为什么上帝对我这么好，这么忠心？ Hari itu firman Tuhan yang diuraikan secara sederhana dan diuraikan dengan keadaan yang sebenarnya. 那个时候，教授就按照这个圣经来解释真正发生的事情。
Tidak ada yang berbeda dari Alkitab saya dan tidak ada yang istimewa juga dosen saya menjelaskannya. 这个两本圣经都没有特别的地方。 Ternyata yang berbeda hanyalah perspektif dalam menerima firman. 那么不同的方法，教授跟我有不同的观点。 Dan Tuhan memakai peristiwa itu untuk mengubah hati saya dalam menikmati firman. 神用我所面临的事情改造我的心情。 Ketika Tuhan bekerja di hati kita, 当神在我们心灵工作的时候， kondisi mungkin sama saja. 情况可能是相似， Tidak banyak hal di sekitar kita yang akan berubah, 在我们的四周围没有一个事情要改变， tetapi akan selalu ada yang berubah untuk menerima firman yang tidak pernah berubah. 但是我们要常常接受神的话，没有改变神的话， 也 神的话进入我们心中。 Yaitu hati kita. 不改变的是我们的心， Dan itu akan membuat perspektif kita melihat firman sebagai suatu makanan yang mengenyangkan roh kita. 就在那个时候，我们心灵就要知道神的话是我们得着完全的满足。 Percayalah Bapak Ibu Saudara, itu saja sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan kita dalam melihat masa depan yang penuh dengan 那 harapan. 么这个生命的粮能够帮助我们，给我们能力看见前面所有发生的事情， Itu menjadi suatu refleksi pribadi buat kita. 让我们自己能够看见我们自己是谁， Bagaimana kita memperlakukan firman-Nya di dalam kehidupan 我 kita. 们如何把主的话成为实行在我们每一天的生活当中。 Apakah sebagai makanan yang perlu kita nikmati atau justru malah sesuatu yang ingin kita hindari? 所以，是不是神的话成为我们的生命的粮，我们所要的，或者成为我们所讨厌的事情？ Sikap kita terhadap firman Allah itu akan mendefinisikan diri kita, benarkah saya adalah murid Kristus yang sejati? 我们对神的话的看法，能够决定我们是不是真正是耶稣的门徒。 Dan yang kedua adalah mari kita menemukan kedalaman rohani melalui firman 让我 Tuhan. 们借着神的话，能够知道我们的生命的程度到底多少。 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak hanya memberikan sebuah kekuatan saja, 神的话不单单给我们力量， firman Tuhan juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak 神 Tuhan. 的话能够打开我们的心门，打开我们的脑子，更明白上帝要我们做的事情。 Dan itulah yang akan memperkuat kerohanian kita untuk setia sebagai murid Kristus. 让我们的生命、生灵越来越坚固，我们更随主耶稣更加忠心。 Petrus berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 彼得说：“你是真正的圣子，从神哪里来的？” Mereka yang mau tetap menjadi murid Kristus adalah mereka yang memiliki kedalaman rohani. 如果一个人要真正成为主耶稣的门徒，那么他应该要真正深入神的话。 Bapak Ibu Saudara, kerohanian itu adalah relasi dengan Tuhan. 所以我们的灵命就是我们一生交通的道路。 Kerohanian itu bukanlah didasari oleh apa yang orang lain katakan. 我们的灵命不是说某一个人的讲道影响我们， Bukan juga didasari dari apa yang kita kejar yang membuat Tuhan kagum. 不是说我们要做某一件东西，让神很欣赏我们的生活。 Tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. 但是比这些事情更好的， Kerohanian sebagai seorang murid sejati harus berdasarkan pada pengenalan tentang siapa Yesus sesuai firman-Nya. 当我们灵命更好的时候，更进步的时候，是按照我们更明白耶稣是谁。 Karena bagaimana kita memiliki relasi dengan yang mendalam dengan seseorang kalau kita tidak mau mengenal orang itu lebih dalam lagi. 因为如果我们能够明白、更相信某一个人，如果我们更不知道哪个人是谁， Bapak Ibu Saudara, hanya pengalaman bersamalah yang mengungkapkan apakah deskripsinya tentang dirinya itu benar atau justru sebaliknya. 只有一件事情，当我们跟主耶稣交通的时候，我们有某一个经验，知道他是不是
对的。 Dan ketika semua itu terungkap, kita akan semakin erat dengan orang itu kalau kita sudah siap menerima resiko yang bisa dapatkan saat bersahabat dengan dia. 如果我们更明白某一个人的时候，我们就能够更接触，我们就预备自己跟他做好朋友。 Contoh, kita kadang keluar dengan pergi sama teman. Kadang orang bilang, ih kamu katanya ini ya, aku orangnya diem kok, aku orangnya nggak banyak ngomong. Tapi ketika kita keluar sama teman kita dua kali, baru kita sadar, ih ternyata dia bukan orang yang pendiam, tapi orangnya ramai juga. 那么我们跟某一个人接触的时候，平常我们觉得他是一个很安静的人，但跟他交道的时候，我们才知道他是很容易跟人家交通。 Dan itu diperlukan waktu. 这就是需要时间。 Sama halnya mereka yang mengalami ke dalam rohani akan tetap setia pada Kristus. 当我们每个人有心灵要成长的时候，我们要忠心跟随耶稣。 Karena mereka menerima dan mau mengalami firman-Nya itu apa adanya. 因为如果他们要接受、要经历神的话，才能够跟他亲近他。 Sehingga akan muncul pengakuan yang tulus bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi 我们 saya. 就真正认识主耶稣是唯一能够拯救我们的人。 Dengan terus mengalami dan mengimani firman Tuhan dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. 当我们不断领受、不断来接受、不断来相信神的话的时候， Maka kita dapat melihat dan mengalami sebuah transformasi spiritual yang mendalam. 那个时候我们就能够接受一个灵命的长进进入我们的心， Hal itu akan membawa kita lebih dekat kepada Dia. 让我们更亲近耶稣。 Dan itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kedalaman serta kekayaan rohani yang tak 那么 ternilai. 这个路程就满有这个属灵的经验在我们的生活里面。 Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih praktik mission trip di Jepara waktu itu, 但是当我这个是习惯于宣教工作的时候， saya dan beberapa rekan teman saya itu mendapat kesempatan untuk tinggal bersama seorang majelis. 我跟我的朋友跟某一个执事住在一个地方。 Majelis gereja ini pekerjaannya adalah nelayan. 这个执事他的工作是侍奉。 Sewaktu-waktu dia menceritakan pengalamannya dengan saya tentang menaiki perahu di pantai pada sore hari. 这个执事是一个渔夫，那么他告诉我他做渔夫的经验。 Sore itu seorang majelis gereja itu mengajak saya dan beberapa rekan saya untuk mengitari laut dengan kapalnya. 那个时候就带我跟朋友们坐船绕整个海。 Jaraknya memang tidak jauh dari bibir pantai. 那么距离这个海岸不是很远， Tapi ombaknya cukup tinggi. 但是有一定的风浪。 Dan perahunya bukan perahu yang gede, tapi perahu yang kecil. 那么这个船不是大船，是小船。 Jadi kalau ombaknya tinggi, anginnya tinggi itu berasa banget di kapal yang sekecil itu. 那么如果大风浪的时候，你们想象得到多少大的浪来到这个船？ Buat beliau itu kondisi yang sangat menyenangkan. 他觉得这样的事情，他非常的欣赏。 Tapi buat saya pada sore hari itu tidak. 但是对我来说非常可怕。 Saya dengan gemetar, saya dengan rasa ingin pulang, 我觉得我很想回去， tapi nggak bisa. 但是没有办法， Karena ombak lagi tinggi. 因为这个风浪太大。 Mesin itu harus dimatikan. 那么应该要把这个船的机器熄掉。 Mandang kanan kiri nggak ada apa-apa, 四 nggak ada 周围 pertolongan. 没有什么事情能够帮助， Lihat ke belakang yang ada malah diketawain. 有很多人都讥笑我。 Di atas kapal itu yang terombang-ambing itu saya cuma bisa memandang ke atas. 这个船一直摇动，我只能够向上看。 Dan satu nas terbesit di otak saya adalah Roma 1 ayat 20. 那么我有想到，我
继续要如何呢？ Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。 Ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara, malah menggiring saya pada suatu pertanyaan, seberapa besar Allah bagimu? 这样的情况当中，我就想到， Cukup 我的神非常的伟大。 Cukup besarkah dia untuk campur tangan di perahu ini? 是不是神有这个能力来帮助我、救我从这一艘小船？ Cukup besarkah dia untuk tetap bisa dipercaya? 是不是我的神能够信任对这个巨大的困难？ Cukup besarkah dia untuk memberikanmu kedamaian saat ini? 所以这个时候，我的神是不是很伟大，能安慰我？ Ketika saya terdorong untuk mengalami sendiri firman-firman yang saya ingat, yang saya pelajari sama ini. 当我记得我在神学所念的每一个神的话， Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan menempatkan kita pada situasi genting bukan tanpa suatu alasan. 有一个时候，神把我们放在很紧急的情况当中，不是他故意的。 Dia menempatkan kita dalam kondisi buruk bukan tanpa suatu perlengkapan apapun. 他把我们放在非常困难的时候，不是说神没有目的。 Bapak Ibu Saudara, jangan pernah anggap remeh khotbah. 你们不要觉得讲道是一个普通的道理， Jangan pernah anggap remeh renungan. 不要你觉得你忘记那个思想神的话。 Jangan pernah anggap remeh tulisan firman yang dia sudah nyatakan kepada kita. 你们不要忽略神借着圣经他的话告诉你。 Sebab itulah cara dia memperlengkapi kita untuk menghadapi segala bahaya 因 maupun 为神的 cobaan. 话要具备我们的生活来面对前面的道路。 Dia mau kita memakai firman-Nya untuk lebih mengenal dia. 借着神的话，让我们更认识耶稣是谁。 Tujuannya tidak lain adalah supaya kita makin kenal dia, makin menerima dia apa adanya. 目的是什么？让我们更认识他，我们更能够接受耶稣， Dan mau terus setia ikut dia. 并且我们有忠心跟随他。 Bapak Ibu Saudara, saya rasa perenungan firman hari ini harusnya membangunkan kita untuk membuka mata kita. 让神的话今天打开我们的心眼， Bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menerima dan mengalami firman jika bukan karena pertolongan Allah itu sendiri. 因为没有一个人能够接受神的话，如果不是神自己帮助我们。 Ketika kita menemukan bagian-bagian tertentu yang sulit kita lakukan, 当我们看见神的话非常困难，我们很难要实行。 ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mendesak untuk malah melanggar perintahnya, 当我们面对经济的时候，以至于我们要反抗神的命令。 ketika kita merasa bahwa kok sulit kita menerapkan gaya hidup sebagai seorang pelaku firman, 有时候我们觉得我们在生活当中很困难，要实行一个基督徒应该做的事情。 cepat-cepat buka hati kita, Bapak Ibu Saudara. 那么你们要打开主的话， Buka pikiran kita, 打开我们的思想， sadari dan datang kepadanya. 让我们知道我们先来到主面前。 Katakanlah bahwa saya hari ini gagal lagi Tuhan. 我们告诉主耶稣说：“主耶稣，今天我很失败， Saya masih lemah untuk memaafkan Tuhan. 我很软弱，我还不能原谅他， Saya masih susah jujur Tuhan. 我不能老实， Saya masih sulit mengasihi Tuhan. 我们很难接受爱别人， Saya masih mudah marah. 我仍然心里憎恨， Saya masih sering ambil keputusan yang salah. 我常常拿错了决定。” Kiranya Tuhan menolong saya. 求主帮助我们。
datang kepadanya, baca kembali firman-Nya, 来到主的话，再次听主的话，读主的话， dan nikmati itu Bapak Ibu Saudara sebagai makanan rohani kita. 我们要相信，我们要享受主的话，成为我们生命的粮食。 Dan itu akan yang menguatkan kita kembali untuk berjuang menampilkan kasih Kristus buat orang 让我 lain. 们得着力量，我们再次坚定下来，我们为主征战，再次传讲主耶稣的爱。 Firman Tuhan adalah makanan rohani yang diperlukan untuk memperkaya dan menghidupi kehidupan spiritual kita. 神的话是我们的生命的粮，让我们在生命当中，神的话要继续给我们更加坚强， Mari kita tetap teguh dalam iman kita. 让我们仍然坚固我们的信心， Terus berpegang pada firman Tuhan 继续握住神的话， dan membiarkannya membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. 让我们每一个步骤都是有主的带领。 Dengan menerima dan mengalami firman Tuhan, kita dapat menemukan kedalaman spiritualitas yang membawa kita lebih dekat 那 kepadanya. 么我们更接受他，让我们更知道他，更认识他，我们更明白他的意思。 Dan terimalah firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan biarkan itu menjadi dasar yang kokoh bagi setiap langkah kita dan iman kita. 打开你的心门，接受神的话，神的话成为你生命的基础。 Amin. 阿门。 Mari kita tundukkan kepala kita, 我们祷告， kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini 天上的父，谢谢你，我们听了你的话， yang boleh kembali lagi menguatkan kami, 能使我们得着生活中再次得着坚固， yang boleh kami dengar menjadi dasar iman kami yang teguh. 让我们成为我们生命的基础。 Ajar kami Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami 你教导我们打开我们的心，打开我们的思想， untuk menerima dan mengalami firman Tuhan. 接受神的话， Sehingga kita dapat menemukan kedalaman spiritualitas yang membawa kami lebih dekat kepadamu. 让我们能够接受生灵的粮。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 好耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Paduan Suara Sekolah Minggu akan memberikan persembahan pujian. 主的血示范。